الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam, barisan imam-imam, barisan datang kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Ilahi yang telah mengizinkan pertemuan di subuh yang permai ini. Izinkan Dr. Daniel dari Pulau Pinang merakamkan jutaan terima kasih pada pihak masjid yang sudi mengundang Dr. Daniel menyampaikan kuliah subuh di pagi ini. Dan Alhamdulillah, semalam sempat menyampaikan ceramah berkaitan alam sekitar dan sains serta Islam. Sebab minggu ini Minggu Sains Sedunia, sambutan di seluruh dunia, sambutan yang memfokuskan kepada sains. Maka setiap negeri juga ada aktiviti untuk sambutan Minggu Sains. Jadi semalam di Perlis ada ceramah tentang sains. Oleh sebab ia penganjuran Jabatan Alam Sekitar, maka saya bercakap tentang alam sekitar. Apa perkaitan alam sekitar dengan Islam? Betapa ramai orang Islam, kefahaman Islam mereka itu sempit, dalam kepompong, dalam tempurung. Dia merasakan Islam itu sekadar solat, korban, haji, umrah, puasa. Itulah Islam. Dia lupa tentang amanah berkaitan alam sekitar. Betapa jika amanah itu tak dijaga, Allah akan timpakan bala musibah kepada mereka. Dan musibah sedang menimpa kita dan akan lebih teruk di era, di zaman anak cucu cicit kita tak berapa lama lagi. Sehingga dikatakan pada tahun 2050, jika manusia tidak menjaga alam dengan baik, pada tahun 2050 dunia akan menjadi seperti gurun ataupun padang pasir, dengan suhu yang amat tinggi, air bersih tidak ada dan sebagainya. Sebab manusia mencemari alam, mengotorkan alam, menaikkan habuk-habuk rokok pada alam. Kereta terlampau banyak tapi tak jaga kereta dengan baik, asap berkepul-kepul, semua mengotorkan alam. Alam akan marah dan dengan takdir Allah, alam akan bertindak untuk menjadikan kita mendapat musibah yang setimpal. Itulah bahayanya, padahnya jika Islam difahami dalam bentuk kepompong yang sempit. Itu saya bicarakan semalam. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, Islam agama yang indah, lagi lengkap, dan Allah mahu kita memahami Islam secara yang betul. Di mana-mana pun pada hari ini Dr. Daniel akan mengungkapkan satu kenyataan penting. Kenyataan yang penting itu ialah Islam tertegak dengan nas dan dalil. Tanpa nas dan dalil, Islam tidak ada. Tanpa nas dan dalil, Islam jadi caca marba. Sebagai contoh, mengapa kita bersolat subuh 2 rakaat? Mengapa tidak 10 rakaat? Dengan niat exercise di waktu subuh. Keluarlah peluh sedikit. Dia tidak seperti yang kita sangkakan. Kita solat subuh setiap hari, jumlahnya 2 rakaat, sebab nas dan dalil. Mengapa kita melaksanakan haji pada bulan Zulhijjah? Pada hari-hari tertentu, ibadah haji dilaksanakan. Dan dilaksanakan pula bukan di merata tempat. Bukan ada haji dibuat di Malaysia, di Kuala Lumpur. Ada haji dibuat di Mumbai, ada haji dibuat di Dhaka, tidak ada.
Ibadah haji hanya di tempat yang khusus yang kita maklumi sebab ia datang berdasarkan nas dan dalil. Begitulah agama. Dia bukan tertegak sebab selebriti. Kita panggil selebriti TV datang. Kita rasa Islam tertegak sebab dia. Bohong. Islam bukan tertegak sebab dia. Kadang-kala selebriti bagi ceramah, lagi kita pening kepala. Sebab dia menyampaikan hadis-hadis yang bukan hadis. Hadis palsu. Duk cerita benda bukan-bukan. Yang tidak bertunjangkan nas dan dalil yang autentik, yang sah. Maka ceramah selebriti lagi merosakkan kita di sudut agamanya. Sebab itu Islam bukan tertegak sebab tokoh, sebab selebriti masuk TV dan sebagainya. Bukan. Islam tertegak dengan nas dan dalil. Sebab itu bila kita mendengar orang berceramah, kita nak mendengar nas dan dalil. Jika dia bercakap tentang Quran, dia ada metodologi. Sekaligus bila kita tambah sedikit, kita tambah dengan mengatakan Islam tertegak dengan nas dan dalil, koma. Jangan letak titik, tak boleh. Tak cukup. Islam tertegak dengan nas dan dalil, koma, dengan menggunakan metodologi yang betul. Ada orang menggunakan nas dan dalil, tapi lepas mendengar ceramah dia tentang Quran, kita jadi semakin sesat. Mengapa lepas mendengar ceramah tentang Quran, tentang hadis, kita jadi semakin sesat? Sebab metodologinya salah. Hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, cukup kuat. Hadisnya datang bertubi-tubi tentang salah satu tanda akhir zaman. Tentang salah satu tanda akhir zaman. Hadisnya kuat-kuat belakang. Menceritakan tentang satu golongan manusia yang Nabi SAW mengatakan mereka ini umur mereka muda tetapi sufahaul ahlam. Mereka muda, tetapi ada satu hal tentang mereka yang muda ini, iaitu sufahaul ahlam, bodoh cita-cita. Nak ke Islam semangat. Orang muda nak ke Islam semangat, tapi cita-citanya bodoh, kata Nabi. Hadis yang pelbagai yang kita rumuskan sebagai orang muda, manusia muda yang bodoh cita-cita ini, dia baca Quran dengan rajin. Ada hadis mengatakan, Nabi SAW mengatakan mereka rajin baca Quran, solat mereka mengalahkan solat kamu, puasa mereka mengalahkan puasa kamu. Punyalah kuat ibadat. Kalau kita jumpa orang ni, kita tak kata dia jahat langsung. Tak kata dia jahat langsung. Solat mereka mengalahkan solatmu. Dan Nabi SAW ketika memberikan sabda itu bercakap kepada para sahabat, solat mereka mengalahkan solatmu, puasa mereka mengalahkan puasamu. Mereka rajin mengaji Quran. Siapa nak kata mereka jahat? Mereka baik. Tetapi Nabi SAW mengatakan tentang mereka ini. Nabi SAW bercakap tentang mereka. Nabi kata apa? Tetapi bacaan Quran mereka tidak sampai ke kerongkong. Hanya takat kerongkong. Tak naik ke langit. Dan mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Rajin baca Quran, rajin solat, rajin puasa, tetapi mereka keluar dari Islam. Mereka terkeluar dari Islam, terkeluar dari agama Islam sebagaimana anak panah terkeluar dari busurnya. Jadi agama Islam dia nampak macam Islam, tapi keislamannya tak boleh pakai. Ini akhir zaman. Kita tengok orang rajin beribadah, kita rasa dia hebat, tapi jaga-jaga. Ada golongan di akhir zaman yang seperti ini. Jadi ulama seperti Imam Ibn Hajar
Dalam kitab Fathul Bari dia berkata, mereka rajin baca Quran, rajin mengaji Quran, mengaji Quran. Tapi mereka sesat sebab apa? Sebab mereka tafsir Quran main otak sendiri. Mereka tafsir Quran ikut pandai mereka, ikut sendiri-sendiri. Lepas saya baca hadis-hadis inilah, dulu puluhan tahun dulu bila saya berceramah, saya kata kembalilah pada Quran dan Sunnah, berhenti di situ. Tapi bila saya bertemu dengan hadis-hadis ini, saya kata kenyataan saya tak begitu betul. Kenyataan saya tu tak berapa tepat. Kembalilah pada Quran dan Sunnah, dia betul tapi tak berapa tepat, tak berapa lengkap. Dia kena ada koma, ada tambahan. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul. Dia ada adab nak faham Quran. Jangan ambil ayat, ikut teka. Air rasa lah maksudnya begini. Tak boleh. Itu metod yang salah. Hadis ni air rasa lah. Semua main rasa-rasa. Tapi rojok pada Quran dan Sunnah. Tapi faham dia main rasa, main agak-agak. Inilah kelompok yang rajin baca Quran tapi terkeluar dari agama seperti anak panah yang terkeluar dari busurnya. Kembali pada Quran dan Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul, itulah sebenarnya perkara yang sepatutnya kita lakukan. Lantas kita lihat Islam tertegak dengan nas dan dalil. Dan bila kita faham Islam secaranya betul berdasarkan nas dan dalil, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah, dengan menggunakan adab dan metodologi yang betul, baru kita nampak jelas rupa Islam itu. Jika Islam tu pokok, nampak jelas. Oh, dia ada akar. Akarnya apa? Nampak jelas. Macam pokok. Oh, seperti pokok, dia ada ranting, cabang-cabang dia banyak. Apa dia ranting-ranting dan cabang-cabang itu? Nampak jelas. Sebab ada nas dan dalil. Oh, ini akar. Jika akar tiada, pokok akan tumbang. Samalah juga dengan Islam, dia kena ada akar, prinsip, roots. Tanpa akar, Islam akan tumbang. Apa dia akar? Oh, akidah, benda-benda dasar. Oh, ibadah-ibadah dasar. Perkara-perkara rukun, perkara-perkara wajib, fardu yang tak boleh diabaikan sama sekali. Oh, itu akar. Benda ranting seperti pohon begitu banyak. Banyak benda rantingnya. Contoh, perkara-perkara khilaf dalam agama. Perkara-perkara yang ada pendapat itu, ada pendapat ini. Kedua-duanya itu ada dasar tentangnya. Maka kita berlapang dada. Saya datang ke Perlis, saya ikut cara Perlis. Masya Allah. Saya balik ke Penang, Tok Imam Penang cara dia pula. Tapi cara-cara itu, cara-cara yang berkaitan dengan bukan akar, ranting. Semuanya okey. Yang tak okey apa? Yang tak okey berkelahi. Yang tu tak okey. Jadi kita faham. Islam macam pokok. Berdasarkan nas dan dalil kita nampak, oh Islam macam tu rupa dia. Lahir rupa dia, rupa seperti pokok. Ada akar, ada ranting. Kita letak semua di tempatnya yang betul, kita selamat. Agama kita selamat. Maka bila itu kita fahamlah tajuk untuk subuh ini. Nampak ibadahnya macam nak ke syurga, tapi masuk neraka. Ibadat sakan, tapi masuk neraka. Bawa pahala. Ibadat sakan artinya bawa pahala, tapi masuk neraka. Apa dia, tuan-tuan, perempuan? Bawa pahala, tapi tak masuk syurga, masuk neraka. Pasal apa? Inilah perkara yang sedang saya bimbang tentang Malaysia.
Yang saya sedang bimbang tentang Malaysia ni, untuk diri saya, anak-anak saya, hari ini. Bawa pahala, masuk neraka. Sebab ada benda yang sedang menghancurkan kita. Ada benda yang sedang menghancurkan orang Islam, termasuk di Malaysia, terutama di Malaysia. Termasuk atas bawah, termasuk yang ajar agama, yang rajin belajar agama, termasuk. Lagilah yang ustaz-ustaz, lagilah berbahaya sekarang. Bawa pahala, masuk neraka. Apa dia? Tak perlu kita bersindung lagi, mari kita balik pada nas dan dalil. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, para ulama pengkritik hadis mengkaji hadis ini. Rumusan tentang hadis ini, taraf hadis ini, ada ulama pengkritik mengatakan tarafnya sahih. Hadis Imam Tirmizi ini hadisnya sahih mengikut pengkaji-pengkaji hadis. Apa isi hadis ini? Ada seorang datang bertemu Nabi SAW. Dia datang bertemu Nabi dan dia bertanya satu soalan. Ya Rasulullah, apakah sebab ramai orang masuk syurga? Punca ramai orang masuk syurga apa dia? Itu intisari soalan. Punca ramai orang masuk syurga apa dia? Yang betul-betul masuk syurga. Mesti ada sebab. Bukan boleh berlengang-lenggok, berzapin ronggeng masuk syurga. Ambil senangnya, dengan zapin masuk syurga. Tak semudah itu. Dia ada mahar, dia ada harga. Syurga bernilai tinggi di sisi Allah. Bukan masuk syurga begitu-begitu saja. Dia masuk dengan rahmat Allah, tapi kena ada ciri. Ya Rasulullah, apakah ciri yang menyebabkan ramai orang masuk syurga? Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Dua ini agenda besar, tuan-tuan dan puan-puan. Nak kena mendidik diri kita, mendidik anak-anak cucu cicit kita, mendidik masyarakat kita dengan dua agenda ini. Hiaskan diri kita dengan perangai ahli syurga di dunia lagi, dengan harapan di sana, dengan rahmat Allah, kita masuk syurga sebenar-benarnya. Di dunia lagi, didik diri kita bersama dengan dua benda ini, dengan harapan di sana benar-benar masuk syurga. Didik diri di sini dengan dua benda itu. Pertamanya dengan takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Orang lelaki setiap Jumaat duk dengar ni selalu. Duk dengar ni selalu orang lelaki. Semalam Jumaat Tok Khatib pegang tongkat. Sini pegang tongkat. Pegang kan? Tak pegang. Kami Penang pegang tongkat. Dia hentak. Ya ma'syaral muslimin, ittaqullah. Mesti. Dia rukun. Rukun khutbah. Wahai orang-orang Islam, bertakwalah kepada Allah. Bagi tahu kena takwa pada Allah. Tiap-tiap minggu duk dengar benda tu. Tiap-tiap minggu duk dengar benda tu. Sebab dia penting. Diberitahu itu berulang-ulang kali sebab dia penting. Agenda ni penting. Itulah perangai ahli syurga. Berdasarkan hadis tadi. Bertakwa. Oleh sebab takwa penting, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanyalah pagi ni. Saya nak tanya, takwa tu apa benda? Takwa penting, nak kena tanyalah. Takwa tu apa benda? Takwa tu apa benda? Agak-agak tuan-tuan puan-puan dah tahu kan?
Dah tahu? Tak payah kuliah subuh, dah tahu. Takwa ni apa benda? Ulama termasuk para sahabat dah beri dah definisi. Para sahabat berikan definisi. Sahabat Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, semua pakat beri definisi. Ulama yang selepas mereka, Imam Hasan Al-Basri, Imam Mujahid, semua pakat bagi definisi. Tapi isinya lebih kurang sama. Saya nak ambil satu definisi untuk pagi ini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, takwa itu ada 3 ciri. Pertama, taat, jangan maksiat. Kedua, ingat, jangan lupa. Ketiga, syukur, jangan kufur. Pertama, taat, jangan maksiat. Kedua, ingat kepada Allah, jangan lupa. Ketiga, syukur, jangan kufur. Ulama lain beri definisi yang pelbagai, tapi yang pokoknya yang pertama tu, taat, jangan maksiat. Itu rata-ratanya itu memang diulang-ulangi. Takwa itu dasarnya ialah taat, jangan maksiat. Apa maksud taat, jangan maksiat? Hidup ini, hidup di bawah naungan taat. Taat maksudnya patuh, mengikut kehendak Allah. Itu. Nak berpakaian lawa, boleh ke? Tanya. Boleh ke? Jangan lawa, pakai terus. Agama kata apa? Tak ambil kisah. Tak ambil kisah. Ini saya pakai begini dalam taat kah? Tak kisah. Yang penting you suka, you pakai. Itu manusia yang tidak ada takwa. Yang ada takwa, I nak pakai lawa, tapi kalau I pakai lawa begini, I patuh Allah kah? Patuh Allah artinya ikut landasan syariat kah? Itu patuh Allah. Oh, agama kata apa? Bab berpakaian kena menutup aurat. Ambil kira tu dulu. Wanita ada bab auratnya, lelaki ada bab auratnya. Apa yang diharuskan? Oh, nak cantik ada benda diharuskan. Ambil kira tu. Nak makan, nak makan benda sedap. Pergi tengok ada restoran sushi. Sushi. S-U-S-H-I. Sushi. Dia masuk, tak pernah try ni. Jom try tengok. Orang bertakwa dia tak terus masuk. Dia tanya, halal ke? Allah mengikut Islam, agama Allah, halal ke? Nama pun naik pelik. Suci. Dia suci betul ke? Sebutan sushi. Sushi. Tapi dia suci ke? Ikut agama. Nampak? Dia tanya tu dulu. Oh, nak buat kenduri kahwin. Ya qadhiyal hajat walimatul urus. Kenduri dalam bentuk taat kepada Allah macam mana? Ni bersanding-bersanding ni okey ke? Ni bersanding-bersanding ni okey ke? Potong kek tu dia kek punya tinggi. Jenuh kadang-kala. Yang nak potong kek tu pun kena naik kursi sebab tinggi sangat. Tak sampai nak potong. Depa pun buat tinggi sangat. Boleh ke? Saya tak kata tak boleh, saya tanya. Ini buat boleh ke ni? Kalau kita buat begini ni dalam taat ke tak? Tanya. Ada benda yang kita dah belajar. Oh, begini. Ada yang nak tanya ustaz saya, guru saya. Ustaz nak tanya, tumpang tanya, macam ni saya buat kenduri boleh tak? Ustaz pun kata, yang ni elok. Yang ni saya rasa tak apa elok. Kita pun ikut. Sebab kita mau keberkatan daripada Allah. Artinya apa saja aktiviti dalam hidup, kita letak di bawah naungan taat kepada Allah, perpandukan syariat. Itu orang bertakwa.
Jadi bila hidup dalam taat, semua serba serbi dalam taat. Termasuk penggunaan anggota badan. Termasuk penggunaan, saya tak sebut penggunaan handphone. Penggunaan handphone, tak. Semua tu tak tepi. Benda itu di luar kita. Ni kita bincang benda yang ada pada kita. Yang ada pada kita. Kita punya. Allah pinjamkan. Ni you punya. I install kat you. Oh. Allah install kat kita. Ni guna bahasa hari ni. Install kan. Semua install. Sampai telefon pun hang. Allah install kat kita tapi kita tak hang. Kita lagi cerdas. Allah install kat kita. Pum mata. Allah install. Allah install. Pum telinga. Install. Hidung, mulut, tangan, kaki, Allah install. Dan Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ni kamu dengan installation ni semua, kamu dalam bentuk macam ni, ingat, ahsani taqwim. Kamu dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Elok dah macam ni kita macam ni format macam ni, install format macam ni kaki dua, tangan dua, jari-jari sebelah 5 campur semua 10, ada yang rendah ada tinggi jari-jari ni dalam bentuk takwim. Ada seorang telefon Dr. Daniel menangis-nangis, perempuan. Dr. Daniel dengarlah sedu-sedan di ujung sana, ujung telefon sana. Dr. Daniel, saya minta kawan saya nombor telefon doktor, minta maaf kacau doktor. Okey, apa yang puan nak beritahu saya? Ni saya baru dapat anak. Tahniah. Anak lelaki ke perempuan, puan? Lelaki-lelaki. Alhamdulillah, tahniah anak lelaki-lelaki. Ni menangis pasal apa? Dapat anak lelaki-lelaki patut gelak lah. Ni menangis pasal apa? Saya sedihnya pasal apa? Pasal ni. Apa dia? Dia tangan sebelah, jari elok, lagi sebelah, jari dia 6. Tangan sebelah, jari baby tu, ni orang Pantai Timur telefon ni. Jari dia 6. Jari dia 6. Saya duk ingat di hati, okey sangat lah. Allah bagi lebih. Okey, penampak orang bengong 2 minggu. Jari dia lebih. Jari lebih. Makan nasi, dia cekak lebih. Sebab jari lagi satu tak buah. Boleh cedok lagi. Tapi mak ni menangis. Allah bagi bonus 1 jari tambahan, dia menangis. Tuan-tuan agak pasal apa dia menangis? Orang 5 dia lebih. Dia menangis, dapat lebih, dia menangis. Pasal apa? Sebab lebih itu dalam bahasa Inggeris dia panggil abnormality. Dalam bahasa orang putih ni, orang putih kuliah subuh ni kan, mau sebutlah sikit-sikit. Orang pelih ni speaking. Orang putih kata jari lebih 1 tu dia suatu abnormality. Abnormal. Bukan normal. Dia tak normal. Tak normal. Ini bukan biasa punya. Ini tak biasa. Nak kata luar biasa pun tak boleh. Ini bukan biasa. Tak normal. Doktor kenal tak pakar-pakar bedah yang boleh potong jari itu? Minta potong. Minta buang. Saya kata rojok kamu pergi dulu dalam bab macam ni. Kemudian kalau okey, pergi mana pakar bedah pun okey lah. Yang pakar bedah yang pandai ni, pakar bedah yang ada memahami plastik surgery, dia repair. Tapi rojok mufti dulu. Saya tak pergi hukum dah. Saya tak layak. Rojok mufti dulu. Boleh ke tak boleh? Dia menangis. Baru saya teringat ayat tu. Ya, dalam bentuk yang asal, itulah yang terbaik untuk kita. Ahsani taqwim. Kalau ada seorang mata dia 3, 2 depan, 1 belakang, dia tak gelak.
Dia tak kata, "Hui, aku sempoi tau. Aku tengok belakang nampak. Hampa tahu pasal apa? Ada seketui mata kat belakang." Dia tak gelak. Dia anggap diri dia raksasa, monster. Dalam bentuk kita yang asal ni dah comel dah. Dalam bentuk yang asal ni. Allah install. Jadi sekarang hidup dalam taat dan penggunaan apa yang Allah install ini, penggunaan apa yang Allah berikan ini pun adakah mengikut konsep taat. Mata tengok dalam taat, telinga dengar dalam taat, dan mulut pumpang cakap dalam taat, tangan pegang dalam taat, kaki pergi dalam taat, hati merasa dengan taat. Penggunaan apa yang Allah install ini adakah dalam taat? Itu soalan untuk diri kita masing-masing. Sebab nak ke syurga ada dua ciri. Pertama kita sebut dah tadi, takwa Allah, hidup dalam taat. Dan kedua apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, husnul khuluq, akhlak mulia. Tadi saya kata saya bimbang tentang Malaysia. Ini yang saya bimbang. Akhlak mulia Malaysia, atas ke bawah, orang agama, bukan orang agama, kadang-kadang akhlak sama-sama kecil. Akhlak kecil. Paling ketara bila kita pergi baca kat media sosial. Allah, ada isu senang sungguh dia cerca kutuk orang. Senang. Pergi. Contoh dia ni bagi ni live streaming. Kadang-kadang saya buat kelas tafsir live streaming. Okay, ada senang-senang komen. Awas, Dr. Daniel Wahabi. Senang ya. Tak susah mana. Dalam masa beberapa saat, dia himpun dosa besar. Tapi orang tu rajin semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar dah penyai. Assalamualaikum. Pergi mana ni? Semayang. Orang semayang. Puasa. Allah punya rajin puasa. Yang fardu jangan sebut. Puasa Ramadan jangan sebut. Mesti buat. Puasa sunat dia buat. Ni Zulhijjah. Allah. Ada puasa sunat tak? Zulhijjah. Kita Zulhijjah ni. Wih, special. Terutama 1 sampai 10 Zulhijjah. Ataupun 1 sampai 9. Special. Puasa sunat menanti kita. Yang rajin 1 sampai 9. 10 tak boleh lah puasa raya. Dia bukan puasa raya. Haram berpuasa. Tapi paling kurang kita puasa apa? Paling kurang puasa 9 Zulhijjah. Dia panggil puasa itu puasa apa? Puasa Arafah. Hadisnya sahih. Puasa Arafah 9 nanti, iaitu Sabtu depan. Kita puasa Sabtu depan 9 Zulhijjah, mengikut kiraan takwim tempatan. Jangan ikut Saudi. Saudi saya difahamkan oleh jemaah haji, mereka wukuf hari Jumaat. Saya difahamkan, kena cek balik. Sebab jemaah haji duk seronok. Allahu Akbar, Haji Akbar. Semua duk menjerit Haji Akbar. Haji Akbar ni apa dia pula? Haji Akbar luar biasa sungguh. Macam-macam, semua duk luar biasa belakang. Dalilnya macam mana? Tapi tak apa. 9 Zulhijjah ikut Malaysia. Jangan tak puasa sunat. Okey. Ada orang yang rajin puasa sunat. Bawa pahala. Tapi maki orang pun rajin. Maki cerca orang punya rajin. Balik masjid sambil duduk zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dr. Daniel Wahabi. Lepas zikir kenalah.
Dan perkataan yang ringkas itu mendatangkan bukan dosa kecil, dosa besar. Maki orang dosa besar, cerca orang dosa besar, bukan dosa kecil. Dalam satu ayat, orang pun forward, contohlah orang forward, cut and paste. Oh, baru tahu. Aku ingat dia ahli sunnah wal jamaah, rupanya sesat Wahabi, forward. Perkataan tulisan dia itu orang forward, orang tular. Ini bahasa sekarang, viral, tular. Ini pemimpin liberal, tular. Ini pemimpin khinzir, tular. Lagi teruk, malu nak sebut, tapi sebut juga, nak sebut sekali ya, hancing. Dua kali ya. Orang tular. Like. Wow, like. Tekan like. Sokong. Aku sokong cercaanmu. Aku suka makianmu. Aku suka kutukanmu. Nampak? Setiap hari duk berlaku. Bila kita baca kat media sosial, jiwa kita jadi gelap. Sampai saya ambil sikap, kalau ada kenyataan yang penting saya baca, saya tak mau baca komen. Saya tutup komen. Ini tempat, kalau kita baca, bagi semak jiwa, serabut otak. Saya tak mau baca. Tak mau baca. Walaupun tulisan ustaz, saya tak mau baca. Kadang-kadang ustaz pun sama. Kaki kutuk, tak usul periksa dulu. Baca kenyataan, apa dia isu? Okey, kita cari saluran yang lebih autentik untuk kita sahkan. Komen tak payahlah. Itu saya bimbang tentang Malaysia. Bila ada media sosial, kita jadi manusia yang runtuh akhlak dengan tangan kita, kemudian komen dengan mulut kita di kedai kopi, semua dosa besar. Runtuh akhlak, runtuh peluang ke syurga. Tapi bawa pahala, semayang ada pahalanya, puasa tambah sunat ada pahalanya, tapi tak akhlak dia runtuh, adakah masih berpeluang ke syurga? Itu soalan. Dia semayang, dia beribadah, bawa pahala, tapi akhlak dia runtuh. Maki orang senang, kutuk orang senang, tular benda-benda yang tak betul senang. Kemudian baru sedar, silap. Saya teringat kes Dr. Amalina UK, pelajar cemerlang. Sekarang akan jadi pakar bedah di UK. Tolong seorang budak, Ainul Mardiyah, baru lahir, ada tumbuhan mulut, germ cell tumor, tumbuhan germ cell. Mulut dia jadi tak normal, menderita. Dr. Amalina tolong. Dia tak mampu buat, tapi dia tolong bawa sampai ke London, sampai ke UK, ada pakar yang akan tolong buang. Bedah buang germ cell tumor, tumbuhan germ cell. Buang. Berjaya, alhamdulillah. Akhlak Islam menuntut kita paling kurang kata, terima kasih Dr. Amalina. Semoga Allah memberkatimu. Kan? Akhlak Islam kan? Orang tolong. Terima kasih Dr. Amalina. Semoga Allah memberkatimu. Paling kurang. Cantik dah tu. Tapi ada sebahagian tak boleh. Dia nak puji orang tak boleh. Dia nak cari juga silap. Cari silap, jumpa. Kalau orang duk cari silap, dia pun jumpa juga. Yang tu dia tak sedar. Dia duk kutuk orang pula zoom kat dia. Aku nak cari pula silap hang, aku nak kutuk hang. Draw lah kan. Satu sama Kedah menang kan. Ini draw. Siapa pun tak menang.
Bola baru ni Kedah menang. Sebab Perak dia kena buang seorang. Kalau tak buang tu saya ingat Perak menang. Saya rasa yakin Perak menang. Tu bab bola. Doktor pun nota kaki banyak sangat ah. Orang zoom kat dia, jumpa. Zoom kat Dr. Denia, jumpa. Belumbuk kelemahan Dr. Denia dia kalau nak cari ya. Banyak. Dr. Malina buat baik. Tak boleh tempat baik, tak boleh pantang. Cari juga. Jelas lah. Bukan benda tak jelas. Dia tak tutup aurat. Komen. Untuk apa buat baik jika aurat pun tak tutup? Allah. Nak kutuk saja. Akhirnya baru ni anak saya bilang komputer. Saya kata boleh rakam tak? Kita buat satu rakaman, lakonan tentang isu ni. Anak muda tanya soalan, saya nak jawab. Sampai begitu. Nak bagi mindset betul balik. Inilah yang saya bimbang. Buat ibadah rajin, tapi akhlak hancur. Hadis ini, riwayat Tirmizi, tarafnya sahih. Saya nak kait dengan lagi satu hadis, riwayat Imam Bukhari. Ini hadis kedua. Hadis kedua, riwayat Imam Bukhari. Memang sahih. Juga berkaitan satu pertanyaan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Bertanya Nabi SAW tentang fulanah tentang seorang wanita. Ya Rasulullah, ada seorang fulanah, seorang perempuan, dia rajin sembahyang malam. Kita kalau rajin sembahyang malam, rajin sembahyang malam ni kita kalau, dan rajin berpuasa di siang hari, kita kalau rajin sembahyang malam, siang rajin berpuasa. Yang ketiga, wataf'al, ulama tafsir hadis kata, dan rajin buat kebajikan. Ulama tafsir hadis, wataf'al tu payah kita nak faham dalam bahasa Arab. Wataf'al, buka kitab tafsir, rajin buat amal kebajikan. Benar, charity. Ya, rajin buat aktiviti charity, amal kebajikan. Dan yang keempat, dia rajin bersedekah. 4 benda dia buat. Sembahyang malam rajin, puasa siang rajin, amal-amal kebajikan rajin, sedekah rajin. Tuan-tuan jika jumpa manusia macam tu hari ni, tuan-tuan nak kata dia apa? Baik. Ini macam nak ke syurga dah. Nampak macam syurga dia ni. Tak mungkin neraka ni, syurga ni. Kan? Tu berkaitan tajuk. Pahala punya belumbuk, kata orang Kok Diam. Pahala belumbuk. Mayang malam, jangan sebut yang fardu. Puasa siang, jangan sebut yang fardu. Mesti buat dah. Tambah dengan yang puasa-puasa tambahan. Buat kebajikan lagi. Sedekah. Allah, dia ni kan punyalah baik. Mesti kita kata macam tu. Kita takkan kata macam lain. Mesti nak bersangka baik. Itu dulu. Baik sungguh. Tapi hadis tu belum habis. Hadis tadi belum habis, riwayat Bukhari. Maka sahabat menambah, tetapi ya Rasulullah, dia sakiti jiran dengan lidahnya. Ada tambahan. Tadi buat baguslah, tapi ada lagi satu aktiviti dia buat. Kami tanya sebab itulah. Aktiviti yang dia tambah tu, dia sakiti jiran dengan lisan, dengan lidah dia. Bila tambahnya tu, Nabi jawab alaihi salatu wassalam. Apa Nabi kata? La khaira fiha. Kalam hadis ni menakutkan. Tuan-tuan perempuan belajar bahasa Arab, baca sabda ni, kita terberhenti sat.
Dia berhenti. Nabi SAW bersabda, La khaira fiha. La khaira fiha. Apa maksudnya? Tidak ada kebaikan baginya. Tuan-tuan jangan main-main, semayang malam, puasa siang, buat pelbagai kebajikan, rajin sedekah. Kemudian baginda berkata, La khaira fiha. Tidak ada sebarang kebaikan baginya. Ya, sebab akhlak. Lidah tak kawal. Yang tu ya, punca yang tu ya, tak ada baik bagi dia. Jirannya. Kalau pergi tambah di samping jiran, kawan pun kena kutuk, kawan pun dia sakiti. Lagi tak ada baik. Ni lidah itu menyakitkan hati jiran. Maki jiran, kutuk jiran, sindiak jiran. Tak ada baik bagi dia. Kita dok kata banyak kebaikan. Tapi Nabi kata tidak ada yang baik. Tak ada kebaikan bagi dia dan dia ahli neraka. Itulah maksud tajuk pagi ini. Bawa pahala tapi masuk neraka. Pahala-pahala itu Nabi kata tak ada baik. Dihancurkan pahala itu oleh dosa besar. Berpunca dari lidah, lambang kepada keruntuhan akhlak. Sebab itu bila ada penceramah dok kata, tuan-tuan kalau anak kita semayang, jaga semayang, cukup dah. Saya bimbang dengan ceramah macam tu. Tuan-tuan, anak kita jaga semayang, cukup dah. Jaga semayang, cukup dah. Saya akan bisik ke ustaz tu, ustaz, jaga semayang bagus, tapi tak cukup. Ustaz, jangan kata cukup. Sebab hadis ni, hadis ni, dia ni punya rajin semayang, tapi tak masuk syurga, masuk neraka. Pasal apa manusia yang rajin sembahyang ni dia tak masuk syurga, masuk neraka? Maksudnya sembahyang tu bagus tapi tak cukup. Kita lupa satu ramuan penting yang agama amat tekankan. Kita lupa, hari ini kita lupa, ustaz pun terlupa. Akhlak mulia. Jaga lidah, jaga mata, tangan yang menulis di media sosial, jaga. Tulis yang baik-baik. Yang tak baik, tak usah. Tak usah komen yang tak baik. Tak usah. Halang tangan dari mencatatnya. Itulah dua agenda besar. Yang di TV itu saya sebut. Sebab itu bila tuan-tuan perempuan tengok halakah tahun ini, halakah kat TV mana? TV3 saja bang-bang. Di TV3 saja bagi tahu. Saja. 6 petang. Semalam dah habis. Hari Jumaat. Tema tahun ini kembali pada akhlak. Tema. Nampak macam biasa, tapi dia bukan biasa, dia besar. Dia besar. Tajuk besar. Tajuk pelbagai. Ada yang akhlak teruk bab sihir, duk sihir orang. Itu boleh jatuh kafir. Kita bincang, nak datang. Boleh jatuh kafir, duk sihir orang, santau orang. Boleh jadi kapiang, kata orang Georgetown. Boleh jadi kapiang. Bahasa orang Georgetown, kapiang, dengar terkejut. Satu tajuk, tak lama lagi sampai. Penunggu. Tajuk penunggu. Ini penunggu apa? Yang duk buang sampah dalam sungai. Itu akhlak runtuh. Apa sedang menanti dia? LGBT, isu besar di Malaysia. LGBT. Nak terbit dah. Tak berapa minggu lagi nak terbit dah LGBT. Akhlak runtuh. Akhlak runtuh. Pemimpin seperti Ramses, kita dah bincang, Ramses, Firaun, Mesir. Pemimpin macam mana? Pemimpin pun kita sentuh. Akhlak dia sepatutnya macam mana? Kita sentuh. Dan kemuncaknya ialah hadis muflis akhirat.
Hadis riwayat Imam Muslim, datang bawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Oi, pahala. Ini kemuncak. Ini jelas hadis mengatakan datang bawa pahala puasa, pahala solat, pahala zakat. Tapi pada ketika yang sama dia buat 5 ni. Amal ibadah dia buat, pada ketika yang sama Nabi kata alaihi salatu wassalam, dia buat 5 ni. Saya nak sebut 2 aja. Tak payah 5. 2 aja. Apa dia? Wasyatama hadza. Dia kutuk si fulan. Wa qadhafa hadza. Dia fitnah si fulan. Nah, selainnya dia pukul, dia bunuh, dia ambil harta, itu lagi 3. Sebut ya sambil lalu. Dia pukul si fulan, dia bunuh si fulan, dia ambil harta si fulan tanpa hak. Itu cukup 5. Tapi nak fokus 2. Wasyatama hadza. Sebab itu yang popular sekarang. Dia kutuk si fulan, kutuk, cerca, tular cercaan itu. Wa qadhafa hadza. Dia fitnah si fulan. Tak selidik, fitnah, sebarkan. Fitnah orang, dia tolong tular, forward. Sama. Tapi semayang rajin, puasa rajin, bayar zakat, bawa pahala, tapi masuk neraka. Sebab orang yang dia zalimi, yang dia maki hamun tu, di hari kiamat menuntut hak dia. Ya Allah, dia fitnah aku, ya Allah. Apa jadi? Pahala dia diberikan pada orang tu. Dia bawa pahala, tapi pahala nak pi ke orang. Ini cerita lebih teruk berbanding lebih malang. Lebih malang pun dia ni lagi malang. Dia ni lagi malang, dia buat pahala nak pi bagi ke orang. Orang tu siapa dia? Yang dia maki hamun di dunia. Pahala yang dia himpun nak pi ke orang. Diagih-agihkan, habis pahala dia. Akaun pahala habis, transfer ke orang lain semua. Itu bahasa mudah. Transfer akaun pahala pergi ke orang lain. Dung tengok, Allah habis, akaun aku 0. Tapi orang duk main claim, duk main lagi. Ya Allah, dia maki aku sekian-sekian. Pahala tak ada dah. Akhirnya dosa orang tu Allah berikan kepadanya dan terus dia dihumban masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Itulah tajuk yang saya pilih untuk pagi ini. Bawa pahala masuk neraka. Bersandarkan dalil-dalil yang sahih yang kita sebutkan tadi. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, tegakkan 2 agenda. Takwa pada Allah, hidup dalam taat, terutama ketaatan melaksanakan ibadah yang wajib, yang fardu. Jaga solat, puasa, zakat, itu semua wajib. InsyaAllah. Tambah dengan yang sunat. Tambah dengan yang sunat. Zulhijjah nak puasa sunat, puasa Arafah nak korban sunat. Yang mampu buat korban, jangan tak buat korban. Ibadah korban special. Yang mampu buat korban, kecuali orang tak mampu. Yang mampu buat korban, Nabi kata jangan tak buat korban. Special sangat. Korban buat di Malaysia, tapi tak salah buat untuk luar negara, untuk Gaza. Tapi dah tak sempat dah. Yang untuk luar negara tu tak sempat dah. Nak dibuat untuk Rohingya, Gaza, bagus. Malah boleh, tapi tak sempat. Buat untuk Malaysia. Yang mampu jangan tak buat. Jangan kata sunat saja. Ini taat, himpun pahala. Itu satu. Tapi tak cukup sekadar itu. Jaga akhlak kita. Maka hendaklah sama-sama kita didik diri kita. Anggota badan yang Allah berikan, tangan duk tulis kat media sosial, tulis benda-benda yang tak bawa kita ke neraka. Lidah nak komen dengan kawan-kawan di kedai kopi. Banyak benda boleh kita komen hari ini. Tentang yang di atas lah menteri-menteri. Banyak nak komen. Semua pandai hari ini. Nak komen belaka, jaga. Komen jangan bawa kepada dosa besar.
Yang kita tak tahu, duduk diam. Dr. Daniel, Menteri Agama kita ni liberal ke dia? Tanya soalan. Yang saya tahu, Menteri Agama kita yang saya kenal, dia orang baik. Full stop. Dia bukan liberal. Saya kata dia liberal ke orang baik? Orang baik. Saya kata full stop kan? Titik. Bukan koma. Terus saya bincang lah. Terus saya bincang. Awak tahu apa liberal? Dia bermula di barat. Lama. Awak dah kaji tulisan tentang liberalisme ni. Awak dah kaji lah. Dia bermula di barat sebab gereja bunuh saintis. Awak dah kaji. Dia bermula sebab wanita-wanita tak diberikan hak, mereka nak kebebasan. Liberal bermula di situ. Tak diberikan hak, kami nak hak. Kamu dah kaji liberalisme. Yang hari ini telajak. Dia telajak. Telajak di mana? Asalnya macam mana? Yang senang-senang kamu sebut liberal. Tak kaji. Tak kaji tapi sebut laju. Hari ini, penyakit hari ini. Menteri Agama liberal dah. Kita kena beritahu, saya kenal dia sebagai orang baik. Itu Menteri Pendidikan, Dr. Mazli itu, dia liberal kan? Saya kenal dia sebagai orang baik, titik. Terus saya tambah. Dia ada usaha buat kebaikan. Tapi manusia termasuk kita ada kelemahan-kelemahan, tak nafi. Tapi jangan satu kalimat kamu kutuk dia. Islam tak ajar kita macam tu. Siapa ajar kamu macam tu? Tok guru kamu siapa? Awas jalan ke neraka yang terbuka luas pada hari ini melalui handphone, media sosial. Itu semua jalan-jalan ke neraka terbuka di tangan kita. Jalan ke neraka terbuka sekarang. Kecuali kita gunanya dengan adab Islam dan dengan akhlak Islam beserta dengan takwa, baru selamat. Sekadar semayang tak selamat, sekadar rajin berpuasa tak selamat. Dia kena ada akhlak mulia yang tinggi, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, tak ada apa nak kata? Ada soalan, tuan-tuan? Ada soalan? Berkaitan tajuk? Ada? Soalan? Cukuplah sejam, okey dah. Sejam okey dah. Nanti lebih-lebih pun sengai tulang belakang pula. Ada soalan? Ada? Nak tanya tapi dah jawab. Alhamdulillah. Hadis muflih. Terima kasih Tuan. Alhamdulillah dah jawab. Alhamdulillah. Ya Tuan. Isu semasa. Allah jangan berat sangat Tuan. Orang bukan Islam. Dr. Zakir Naik. Ya. Menimbulkan perasaan marah dari kawan. Jadi doktor kata jangan kutuk dia. Jangan kutuk dia. Macam mana kita nak okey, baik. daripada seorang Islam lah. Okey. Saya nak minta izin sentuh. Soalan tuan cukup bagus. Isu Dr. Zakir Naik. Ada non-Muslim, ada orang bukan Islam mau dia dihantar ke India. Ada mengatakan jangan bagi dia tempat duduk di Malaysia sebab dia dituduh ceramah-ceramah dia itu kononnya mengutuk agama lain, menghina agama lain. Dia ini banyak sangat komen pasal agama lain. Maka dia dianggap sebagai manusia yang jahat lah. Menimbulkan pecah belah pelbagai agama dengan cara dia menyentuh agama lain. Itu satu. Isu Zakir Naik, Dr. Zakir Naik.
Isu yang kedua ialah tentang non-Muslim di Malaysia tu. Saya nak sentuh itu dulu. Orang bukan Islam di Malaysia, Allah wujudkan, Allah takdirkan masyarakat di Malaysia majmuk. Ramai bukan Islam. Dan saya pula Allah takdirkan berada di Pulau Pinang. Saya bukan orang KL, bukan. Saya bukan KL, mari, tidak. Nak herok mulut. KL, mari. Ramai orang silap. Nak beritahu, Dr. Daniel bukan orang KL. Saya orang Penang, Georgetown. Mengada, nampak? Saya orang Penang. I'm from Penang. Pulau Mutiara. Penang. Muka macam Korea, tapi Penang. Nak cerita Penang, nak cerita apa? Ramai non-Muslim. Saya pula pilih untuk keluarga saya duduk bukan di kampung. Nak cerita saya punya pilihan. Saya tak pilih duduk di kampung. Saya pilih anak isteri saya duduk di tempat majmuk. Kami duduk di satu tempat dikelilingi orang bukan Islam. Duduk di Pangsapuri lah, senang. Dikelilingi oleh non-Muslims. Dengan harapan anak-anak saya membesar dalam keadaan majmuk. Saya mau anak saya hidup dalam keadaan majmuk Malaysia. Dia naik lift, dia jumpa Arumugam Pillai, Yap Katong, di samping Sulaiman. Dan dididik dia untuk berkomunikasi dengan berbagai. Saya hantar dia, didik dia. Yang mampu saya ajar di rumah. Yang tak mampu saya hantar dia untuk belajar apa yang kena belajar. Tapi ada satu topik yang saya mau mereka belajar. Apa dia? Perbandingan agama. Perbandingan agama saya anggap topik penting yang anak-anak kita kena jelas hari ini. Sebab kita dalam masyarakat majmuk. Maka dia kena apa Kristian? Di rumah saya ada 3 Bible. Saya tunjuk ke anak saya. Ini Bible. Ini Bible Roman Catholic. Ini Bible Protestant. Yang ayah beli ni King James Version of the Bible. Dan ini ayah pesan terjemahan dalam bahasa kita. Tapi masa itu yang saya pesan bahasa Endon Alkitab Berita Baik. Bila saya baca terjemahan. Tak mau teka-teka maksud dia. Ada terjemahan. 3 Bible di rumah. Anak saya semua tengok Bible. Tapi bukan tengok saja. Apa itu Bible? Dia belajar. Bila dia faham, ada orang takut. Sekali dia beriman dengan Bible, takut dengar, kita berlapis, insya-Allah. Tapi semacam saya yakin tak berubah. Bila dia kenal beza Quran dengan Bible, dia semakin yakin dengan apa? Dengan Quran. Lagi yakin. Oh, Bible ini, Bible, mengapa bukan Injil? Bible. Sebab Injil asal hilang. Kata scholars of Bible, kata pakar-pakar Bible, because it was written on papyrus. Ini pakar Bible cakap. Dan kita cuma peturun pada anak kita. Mengapa Injil bukan Bible? Injil. Bible bukan Injil. Mana pergi Injil? Pakar dia beritahu. Dia hilang. Because it was written on papyrus. Injil yang asal hilang, hancur sebab ditulis atas kertas papyrus. Ini kajian mereka. Kertas papyrus, kertas mudah hancur. Hancur, Bible tulis semula bercampur aduk dengan yang asal dan kalam manusia. Kita tahu Bible begitu, bercampur aduk dengan kalam manusia, iman kita pada Quran lagi kuat. Tak ada. Ni campur aduk. Yang tulis kalam Allah Quran. Anak kita, dia faham, insya-Allah lagi yakin dia kepada keaslian Quran, ketulinan Quran. Perbandingan agama.
Lantas bila kita faham itu, kita boleh berdakwah terhadap non-Muslim. Sebab itu bila orang duk khinzirkan non-Muslim, duk kutuk non-Muslim, saya kata Allah bukan suruh kita kutuk mereka. Ada Allah turun ayat, wahai orang yang beriman, maki hamulah Tuhan mereka, kutuklah agama mereka. Tuan-tuan perempuan jumpa ayat tu tak? Saya tak jumpa. Yang saya jumpa, Allah larang kita kutuk Tuhan mereka, maki Tuhan mereka, sebab jika kamu maki Tuhan mereka, dia kutuk Tuhanmu. Itu saya jumpa. Kutuk Allah tak suruh, walaupun sembahan dia salah. Tapi Allah tak izin kita kutuk. Allah tak izin kita pergi kutuk, pergi khinzirkan orang agama lain. Yang Allah suruh kita berdakwah, yang tu kita tak buat. Yang Allah tak suruh kita buat, ramai duk buat. Dakwah Allah wajibkan, tak buat. Itu yang penting di Malaysia, dakwah. Sampai doktor dia ni yang kerja tulis sebuah buku in English, Islam, the Misunderstood Religion. Hadiah percuma kat non-Muslim. Sampai ada kawan saya yang masuk politik, saya beritahu kat dia, you orang politik, tolong ambil buku saya, bagi kat orang politik yang non-Muslim. Saya nak bagi percuma kat you. I bukan minta duit kat you. Cuma you tolong buat kerja satu ya. I nak bagi buku, bagi kat non-Muslim. Bagi hadiah kat dia. Biar dia baca. Memang tak cukup, tapi sekurang-kurangnya kita melangkah. Saya dah percuma. Sebab nak berdakwah. Itu kerja kita. Apa harapannya? Harapannya bila orang bukan Islam di Malaysia, dia faham Islam, dia mungkin tak perlu Islam. Itu hidayah daripada Allah, bukan kerja kita. Tapi mungkin ada yang perlu Islam. Alhamdulillah. Jika tak perlu Islam, dia kena Islam, paling kurang dia hormat Islam. Tapi itu kurang berlaku di Malaysia. Tapi ada yang dia buat. Seperti di Penang ada IPSI, Islamic Propagation Society International, dakwah non-Muslim dibuat dengan rancak, tapi belum meluas. Hidayah Center ada cawangan di seluruh Malaysia. Ini grup yang belajar Bible sebagainya untuk berdakwah. Saya puji mereka, saya bersama dengan mereka. Mereka tak kutuk, mereka dekati dengan akhlak dan sampaikan Islam. Mereka lah yang popularkan street dakwah, dakwah di jalanan. Mereka popularkan itu. Saya kalau anak saya buat street dakwah, sempena Maulidul Rasul, kita pergi kat jalan, jumpa non-Muslim. Hari ini Maulidul Rasul, Sir, what do you know about Muhammad? Tanya dia. Tuan, apa tuan kenal tentang Nabi Muhammad? Tak kenal, tuan nak dengar cerita Nabi Muhammad. Di jalan, orang perseorangan kita pergi jumpa, cerita pasal Nabi alaihi salatu wassalam. Itu ada, tapi tak cukup. Yang ramai duk maki, khinzir. Astagfirullah. Salah seorang yang mengkaji perbandingan agama ini, Dr. Zakir Naik. Dia dapat banyak daripada Syekh Ahmad Didat. Dulu Allahyarham Ahmad Didat popularkan dialog, malah sampai ke peringkat debat, debate dengan hujah-hujah. Tapi bila saya dengar Dr. Zakir Naik, dia ada rojokan. Cuma dia lantang. Sebab dia tunjuk perbandingan. Memang banding. Banding ini kadang-kadang memang adalah memberi kesan sensitivity pada orang lain. Tak dapat elak. Memberi kesan sensitivity pada orang lain. Bila dia sebut Tuhan, sebenarnya semua agama ajar satu, Tuhan satu, tapi berlaku penyelewengan kemudian. Jadi ada banyak Tuhan. Asal semua satu. Dia nak buktikan yang tu. Dan yang kedua yang dia suka buktikan ialah cerita Nabi Muhammad, kenyataan tentang Nabi Muhammad dah ada dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam Bible ada, dalam Vedas, Purana, Hinduism ada, nak cerita yang tu. Tapi menyentuh kitab orang, dia adalah sensitivitinya. Bagi saya,
Di sudut fakta, dia ada asas. Saya dengar dan saya manfaatkan. Kita nak bincang sudut olahan pendekatan, semua penceramah ada kekuatan dan ada kelemahan. Tapi di sudut konten, saya rasa dia okey. Sebab itu bila kerajaan Malaysia bagi dia tempat di Malaysia, saya rasa itu bagus. Saya rasa itu patut kita sokong. Patut kita sokong. Dan tuduhan mengatakan dia merangsang keganasan, itu satu tohmahan. Siapa yang dengar ceramah dia cara mendetail, dia tak merangsang langsung pada keganasan. Tak dengar. Saya tak pernah dengar dia merangsang pada keganasan. Itu tohmahan. Sebab itu insya-Allah kekalkan dia kat Malaysia untuk main peranan dan sebagainya. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah pendapat saya yang kerdil tentang Dr. Zakir Naik. Dan non-Muslim, dia tak kenal, kitalah kena berdakwah pada mereka. InsyaAllah. Dan kerajaan memainkan peranan yang besar dalam hal ini. So far, okey lah. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Waktu yang tak puasa hari ini untuk bersarapan. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan, mencukupi. Terima kasih lagi sekali pada masjid yang sudi mengundang Dr. Daniel. Mari kita berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, terutama kekuatan takwa dan juga kekuatan akhlak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.